Baiklah, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri saya, Nur Zahrah binti Nur Kamal, akan membentangkan adat resam dan warisan masyarakat Melayu serta adat resam dan warisan masyarakat Cina. Sebagaimana yang kita semua telah sedia maklum bahawa negara kita, Malaysia, adalah salah sebuah negara yang mempunyai penduduk yang pelbagai etnik, budaya, agama dan kepercayaan. Sejarah ini bermula apabila kedatangan pedagang dari luar, iaitu seperti daripada negara-negara Eropah dan juga negara Timur Tengah yang berdagang ke Melaka pada ketika itu. Yang keduanya apabila Sultan Mansur Shah berkahwin dengan puteri dari negara Cina, iaitu di situlah bermulanya detik perkahwinan campur. Ketiga, kemasukan tenaga buruh secara beramai-ramai pada kurun ke-19 di zaman pemerintahan Inggeris Tanah Melayu. Tenaga buruh daripada Cina yang dibawa masuk ke Tanah Melayu adalah untuk bekerja di sektor perlumbungan, manakala tenaga buruh daripada India pula dibawa masuk untuk bekerja di sektor peladangan. Kesannya pada yang kita dapat lihat sekarang ni adalah masyarakat Cina dan India adalah di antara masyarakat yang kedua dan ketiga terbesar yang kita nampak sekarang ni lah. Adapun penduduk peribumi asal di Sabah dan Sarawak, kumpulan ini masih tergolong dalam masyarakat minoriti. Adat resam dan warisan masyarakat Melayu secara sedar ataupun tidak sudah menjadi adat serta tuntutan agama. Budaya kunjung-mengunjung dan melawat menjadi salah satu adat resam dan budaya tidak kira bangsa ataupun agama. Antara amalan yang biasa kita lakukan ketika melawat dan berkunjung adalah menanggalkan kasut sebelum masuk ke rumah. Kemudian berjabat tangan dengan tetamu lain sambil mengenalkan diri, menundukkan sedikit kepala sambil mengulurkan tangan bila lalu di khalayak ramai. Cara duduk juga adalah berbeza di antara lelaki dan perempuan. Untuk lelaki, cara duduk adalah dengan bersila, dan bagi perempuan pula duduk bersimpu adalah lebih bersopan. Kemudian setiap aktiviti ataupun perkara yang kita lakukan hendaklah didahulukan dengan tangan kanan, dan berbagai-bagai lagi. Selain daripada amalan berkunjung, adat-adat serta budaya yang masih lagi diamalkan di Malaysia oleh masyarakat Melayu adalah seperti adat melenggang perut untuk ibu yang mengandung. Biasanya adat ini dilakukan ketika kandungan berusia 7 bulan. Selepas itu sewaktu bersalin, ini lebih kepada budaya lah, seperti budaya potong tali pusat, azan dan kamat. Azan ini dilakukan untuk bayi lelaki dan kamat pula untuk bayi perempuan. Kemudian budaya membelah mulut, berpantang dan bertungku. Berpantang dan bertungku ni untuk ibu lah, lebih kepada penjagaan ibu ketika berpantang, iaitu selepas bersalin. Kemudian budaya selepas kelahiran, yakni tanggal pusat ataupun cuci lantai, memberi nama, cukur jambul ataupun potong jambul ataupun cukur rambut serta naik buai. Kemudian setelah anak tadi boleh berjalan, menapak sedikit-sedikit, budaya jejak tanah pula dilakukan. Biasanya waktu ketika ini pihak keluarga akan membuat doa selamat ataupun kenduri kesyukuran yang mengatakan anak tadi sudah membesar dan boleh berjalan. Kemudian adat bersunat. Bersunat adalah dilakukan ketika anak tadi berusia 6 ke 12 tahun untuk anak lelaki. Tetapi untuk anak perempuan, biasanya budaya sunat ini dilakukan ketika bayi tadi masih dalam usia 1 bulan ataupun ke 3 bulan.
adat resam dan warisan masyarakat Cina. Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Kehidupan mereka dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling yang menyebabkan mereka akan bergantung pada nasib. Dalam pelbagai perkara, tukang tiliklah yang akan menjadi peranan besar bagi masyarakat Cina untuk membuat rujukan dalam hal-hal seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Dalam masyarakat Cina, sama seperti budaya Melayu, mereka mempunyai adat ketika berkunjung ataupun melawat. Dan seperti adat mengandung juga mereka ada, dan juga ada adat melahirkan. Budaya serta adat ini lebih kurang sama seperti adat Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Azmira binti Rahim Umar, merupakan penyampai yang seterusnya dan saya akan membentangkan mengenai adat resam dan warisan masyarakat India dan juga seterusnya adat resam dan warisan masyarakat orang asli. Seperti yang kita maklum masyarakat India merupakan etnik ketiga terbesar di Malaysia. Dan juga salah satu kaum yang telah menyumbang ke arah pembentukan sesebuah masyarakat majmuk di negara kita. Seperti masyarakat lain juga, masyarakat India dia kaya dengan ciri-ciri kebudayaan dan kalau kita perhatikan dia masih mengamalkan kebudayaan tersebut sehingga kini. Dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat India, kalau kita lihat dia mempunyai banyak persamaan dengan kebudayaan masyarakat Melayu seperti kelahiran dan juga perkahwinan. Dan seperti masyarakat lain juga, masyarakat India terdiri daripada pelbagai suku kaum. Dan saya akan menceritakan mengenai maklumat yang seterusnya yang memaparkan adat resam masyarakat India secara umum di slide yang seterusnya. Tetapi kita akan kupas sedikit mengenai sejarah orang India, iaitu satu kaum yang berketurunan daripada mereka yang berhijrah daripada India Selatan semasa pemerintahan British di Tanah Melayu. Dan orang India ni juga telah berhijrah ke Malaysia sejak 2000 tahun yang lalu. Dan kedatangan mereka sebenarnya secara berkumpulan seperti komuniti Cepi Melaka dan komuniti Mamak semasa Kesultanan Melaka dan semasa pendudukan Melaka oleh orang Portugal dan Belanda. Tujuan perhijrahan mereka sebenarnya ke Tanah Melayu lebih mensasarkan tujuan perniagaan ataupun perdagangan. Dan pada tahun 2005, orang India merupakan lebih kurang 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia yang pada sekitar itu adalah 1.1 juta rakyat. Kalau kita tengok pada kumpulan masyarakat India ni, dia merupakan kumpulan etnik yang terkecil kalau lebih bandingkan dengan masyarakat Melayu dan juga masyarakat Cina, dan ia merangkumi 10% populasi. Dan kalau kita pun tahu sebenarnya pendatang, kebanyakan mereka ni berasal daripada pendatang dari selatan India yang lebih berbahasa Tamil sewaktu zaman penjajahan British dahulu. Dan mereka datang sini sebenarnya untuk mencari kehidupan yang lebih baik luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India, dan kebanyakan mereka beragama Hindu dan mereka turut membawa budaya mereka yang sangat unik. Seterusnya saya akan menyampaikan mengenai tradisi masyarakat orang India. Di antaranya adalah tanda hormat, peranan keluarga dan juga perkahwinan. Selalunya kalau kita perasan orang masyarakat India dia lebih menyapa dengan sebutan Wanakam dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan, kerja, perniagaan dan sebagainya. Tetamu yang datang ke rumah mereka sentiasa dijamu dengan minuman ataupun makanan, dan mereka selalunya diorang sudi menerima hidangan yang lebih baik dan sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Jika menerima sesuatu, contoh pemberian daripada tetamu, sebenarnya elok digunakan dengan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan juga kesyukuran. Peranan keluarga pula, keluarga kalau kita tengok masyarakat India dia sangat mementingkan peranan keluarga, terutama dalam masyarakat Tamil, sebab kalau kita tengok bapa sebenarnya sangat memainkan peranan utama, tetapi ibu adalah paling dihormati, yang
mereka anggap sebagai mulia. Kerana ibu umpama sebagai Tuhan dan anak perempuan pun dipanggil amma seperti seorang ibu. Penjagaan anak perempuan amat diberi perhatian yang lebih berbanding anak lelaki. Untuk perkahwinan pula, seseorang suami adalah Tuhan bagi isterinya dan mesti sentiasa dihormati. Oleh itu, proses perkahwinan ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta reaksi pasangan berkahwin. Masa amatlah penting bagi segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Untuk mengelakkan daripada kejadian nasib buruk, biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau ketika matahari naik. Upacara perkahwinan tersebut dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun dikuil oleh seorang ketua agama. Dan pada satu kawasan 4 segi di kuil itu, Sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan tersebut. Baik, seterusnya sewaktu mengandung ataupun mereka selalu mengamalkan adat walai kapu yang dilakukan ketika kandungan sulung ketika hamil menjangkau usia 7 hingga 9 bulan, dan wanita hamil tersebut akan dipakaikan sebentuk gelang tangan yang baru yang dikenali sebagai sul kapu. Sul bermaksud kandungan ibu dan kapu tu bermaksud perlindungan. So gelang ini sebenarnya dipakai bertujuan untuk melindungi bayi di dalam kandungan daripada kesukaran semasa bersalin. Gelang tangan yang dipakaikan dalam upacara ini terdiri daripada beberapa jenis, iaitu gelang kaca, panca logam dan emas mengikut kemampuan masing-masing. Setelah anak dilahirkan, gelang tangan emas tersebut akan dileburkan untuk dibuat perhiasan bagi bayi tersebut dan akan dipakaikan pada hari pemberian nama kuih muih, buah-buahan dan bunga-bungaan. Pada hari upacara dilakukan, hadiah kepada wanita hamil yang dikenali sebagai cir diatur ke dalam dulang yang mempunyai bilangan ganjil. Hadiah ini termasuk barang kemas, sari, gelang tangan serta kumkum, kunyit, buah-buahan, sirih, pinang, sikat dan cermin serta pelbagai manisan, dan hadiah di dalam dulang ini akan diletak di ruang tamu, dan seterusnya upacara memandikan wanita hamil tersebut diadakan. Dan upacara ini juga dikenali sebagai muntugunir ataupun kulita, dan wanita hamil tersebut didudukkan di bilik mandi dan dimandikan dengan air seperti air susu, air kunyit, air kelapa muda, air mawar dan bunga-bungaan. Setelah mandi, wanita hamil tersebut akan dihias seperti pengantin dan seterusnya akan dikalungkan dengan kalungan bunga oleh suaminya. Wanita hamil sebenarnya dipakaikan dengan sari perkahwinan atau sari baru yang dibeli oleh ibu bapanya dan didudukkan di ruang tamu. Seterusnya, lampu minyak kutu wilaku dilakukan sebagai memohon restu Tuhan dan sebagai memulakan acara. Bagi pelbagai makanan juga disediakan khas bagi wanita hamil tersebut seperti pelbagai jenis nasi, kuih dan lain-lain. Seterusnya, semasa bersalin, sewaktu kelahiran adalah penting bagi masyarakat India, di mana ianya akan dicatat dengan tepat bagi menentukan bintang bayi mengikut almanak Hindu. Bintang bayi ini akan menentukan mental, fizikal dan rohani bayi sehingga dewasa. Sewaktu kelahiran pula, seorang bayi adalah sangat penting untuk acara penting keluarga dan juga masyarakat. Semua saudara mara dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi, dan selama 16 hari selepas bayi lahir, keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama, dan pada hari ke-16 upacara penting diadakan untuk menamakan bayi tersebut. Rumah akan dihiasi cantik, buaya dihiasi dan jiran-jiran dijemput bersama meraikannya. Ini lebih kurang kalau masyarakat Melayu kita panggil adat berendoi dengan cukur jambul kan. Okey, tapi kalau masyarakat India dia agak berbeza sedikitlah. Seterusnya, nama seseorang anak didapati dari almanak Hindu mengikut bintang dan hari kelahirannya, dan seorang ketua agama dia akan ditanya untuk mencari nama bertuah mengikut aksara bintangnya. Ketika menamakannya, bayi itu haruslah dipangku oleh orang tua satu persatu sambil menyanyikan doa agama oleh kaum wanita. Selepas itu, saudara mara yang hadir akan memberinya gelang untuk dipakaikan sebagai tanda selamat, dan pada hari ke-30, bayi itu akan dibawa ke kuil dan upacara diadakan dengan doa selamat.
Seterusnya mengenai adat resam dan warisan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli merupakan satu entiti masyarakat Malaysia yang tersebar di seluruh negara di semenanjung Malaysia kecuali Perlis dan Pulau Pinang. Negeri-negeri yang banyak ditemui kewujudan dan penempatan mereka di Pahang, diikuti oleh Perak, Kelantan dan seterusnya. Dari aspek kepercayaan, masyarakat orang asli didapati mempunyai adat resam dan kepercayaan animisme. Sistem kepercayaan mereka adalah peranan dewa, keramat, roh dan sebagainya. Dan pandangan hidup ataupun kita panggil world view mereka sebenarnya banyak dipengaruhi oleh keadaan fizikal alam sekeliling di persekitaran yang didiami. Dengan itu, hutan rimba, gunung, bukit, peti dan sebagainya dianggap mempunyai makna tersendiri bagi kosmologi masyarakat ini. Ini telah membawa perlakuan-perlakuan ritual dan pantang larang dalam kehidupan seharian berdasarkan kepercayaan mereka. Dari aspek organisasi dan struktur sosial, masyarakat ini masih mengekalkan dan mementingkan sikap kerjasama dan mewujudkan puak yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipanggil batin. Batin ni dia lebih berperanan dan bertanggungjawab menjaga dan menjamin ketenteraman puak serta menjadi penghubung kepada masyarakat luar. Beliau juga berkuasa menentukan dan menetapkan peraturan berkaitan puak dan menjatuhkan hukuman terhadap kesalahan yang dilakukan oleh ahli-ahli. Di samping itu, komuniti mereka juga berpegang kepada pengantara agama ataupun kita panggil syaman ataupun bomo lah yang paling senang sekali, yang berperanan dalam menentukan aspek ritual dan penyaluran kepercayaan mereka. Perubahan yang melanda masyarakat ini ada kaitan dengan kepercayaan mereka terhadap animisme yang semakin berkurangan sejak merdeka pada tahun 1957. Ini kerana gerakan dakwah agama lain termasuk Islam semakin kuat ke atas masyarakat ini. Justru namun masih banyak lagi yang mengamalkan unsur-unsur animisme dan proses sinkretisme dengan agama-agama lain. Seperti masyarakat lain juga, masyarakat orang asli sangat aktif dengan lawatan kunjung-mengunjung yang biasanya lebih disukai sekiranya dilakukan di waktu petang kerana pada siang hari mereka selalunya sibuk dengan kerja masing-masing dan umumnya masyarakat orang asli sebenarnya lebih bekerja sendiri seperti berladang, mencari dan menjual barang-barang hutan, menangkap ikan, memburu dan sebagainya. Apabila sampai di rumah yang dilawati, seseorang tamu tu seeloknya lah dia orang kena tunggu di tepi rumah dan berbatuk supaya didengar oleh tuan rumah. Panggilan lazimnya dibuat dengan manggil anak sulung tuan rumah. Kalau kita perhatikan kalau anak sulung tuan rumah itu bernama Alang, maka panggilan bolehlah dia buat seperti bapak si Alang ada di rumah ke? Begitulah seterusnya. Dan petang dan malam adalah waktu untuk berehat dan bersukaria. Di waktu ini tidak ada halangan bagi kawan-kawan dan lain-lain kenalan datang ke rumah. Dan sekiranya seseorang tetamu sampai ketika tuan rumah sedang makan, lebih disukai jika tetamu itu turut makan bersama dengan tuan rumah. Adalah dianggap kurang sopan jika tetamu menolak jamuan yang dihidang oleh tuan rumah, dan masyarakat orang asli sangat suka sekiranya tetamu mereka sudi menikmati jamuan yang dihidangkan. Lawatan dan kunjungan ini selalunya lebih kepada berbual ataupun mendengar kisah-kisah lama, dan ini akan mengembalikan ingatan-ingatan manis dan peristiwa-peristiwa yang menarik, dan kadang-kala masa-masa seperti ini jugalah digunakan untuk menuntut ilmu jampi serapah. Baik, seterusnya adalah kelahiran. Seseorang suami kebiasaannya akan terus memberitahu jiran tetangga apabila isterinya hendak bersalin, dan adalah menjadi kebiasaan bagi kaum wanita mengunjungi si isteri untuk memberikan pertolongan setakat yang mampu. Orang-orang asli tidak suka jika pelawat-pelawat yang datang berkunjung memuji-memuji akan kecantikan tubuh si anak yang baru lahir. Contohnya kalau kita panggil, amboi comel ni bayi ni. Baginya, maknanya maksud mereka tu adalah hantu-hantu yang berdekatan akan mendengar dan mengambil bayi itu. Kadang ini terbukti apabila bayi itu sakit, demam dan sebagainya. Beberapa juga pantang larang perlu dipatuhi oleh seseorang ibu yang sedang mengandung. Pantang larang ini juga dikenakan kepada si suami, dan di antara pantang larang yang dianggap penting ialah sesuami tidak boleh menjala ikan dan suami isteri dilarang memakan daging rusa dan kijang. Saya pun tak pasti kenapa antara banyak-banyak binatang, rusa dan kijang menjadi benda yang dilarang untuk dimakan. Baiklah, perkahwinan pula. Adat istiadat nikah kahwin berbeza adalah antara satu suku kaum dengan suku kaum yang lain. Bagi suku kaum orang asli di kawasan Selangor, misalnya, kedua-dua pengantin terpaksa mendengar nasihat-nasihat
yang diberikan oleh sesiapa sahaja yang hadir, terutamanya yang diberikan golongan tua mengenai tanggungjawab seorang isteri ataupun suami. Dan nasihat-nasihat ini kadang-kala mengambil masa berjam-jam lamanya. Masyarakat orang asli juga jarang sekali membuat jemputan secara rasmi ke majlis-majlis perkahwinan. Semua orang yang ada di kampung dan kebanyakannya dari kampung-kampung jiran lazimnya, dia akan hadir tanpa jemputan secara rasmi. Dan jamuan nasi akan diberikan kepada sesiapa yang datang sehinggalah bekalan habis. Dan seterusnya, tradisi kematian bagi masyarakat orang asli. Biasanya apabila diketahui ada kematian di sesebuah kampung, kerja-kerja seperti berladang, memburu ataupun membuat rumah akan dihentikan dengan serta-merta. Mengikut kepercayaan sesiapa juga yang meneruskan pekerjaannya setelah mengetahui adanya kematian, ia akan ditimpa malapetaka ataupun jatuh sakit. Ketika ada kematian, semua kanak-kanak akan dicontengkan di telinga mereka dengan kapur yang telah dijampi. Dan arang akan disapu di bulu kening, dada dan juga tapak kaki. Dengan cara demikian, segala hantu syaitan yang dipercayai telah membunuh si mati tidak akan mengacau kanak-kanak yang telah memakai pengandang ni. Dan pengandang ini penting terutamanya di waktu malam. Mayat si mati selalunya akan diiringi ke tempat perkuburan dan sebahagian besar penduduk kampung berkenaan. Dan setelah selesai mengebumikan mayat, keluarga si mati akan menghantar makanan serta memasang api di tepi kubur itu pada tiap-tiap hari selama 6 hari. Begitu juga dengan tempoh masa yang sama unggun api yang dipasang di bawah rumah juga si mati selama 6 hari, dan pasir halus yang telah dijampi ditabur-tabur di sekeliling dinding rumah dengan tujuan supaya terkena mata hantu yang masih ada lagi di kawasan rumah tersebut. Dan amalan ini juga diteruskan selama 6 hari sebabnya kerana roh si mati dipercayai masih berada di kawasan rumah dan kubur dalam jangka masa tersebut. Baik, seterusnya rakan saya Mazlin akan menyampaikan adat dan adat resam dan budaya masyarakat seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlin binti Mahmud adalah penyampai ketiga dalam tajuk Adat Resam dan Kepelbagaian Budaya Masyarakat di Malaysia. Okey, saya nak huraikan dua negeri, iaitu negeri Sabah dan Sarawak. Tapi okey, saya mulakan dulu dengan warisan budaya negeri Sarawak. Okey, mengikut adat resam budaya masyarakat Iban, okey, dari segi perkahwinan, usia lelaki yang layak untuk menikah adalah umur 20 tahun ke atas. Manakala bagi wanita tiada had umur yang ditetapkan. Okey, mengikut perkahwinan yang sempurna, masyarakat ini telah mengamalkan budaya atau adat, iaitu adat merisik, adat meminang atau bertunang, dan seterusnya majlis pernikahan. Okey, dari segi adat kematian, okey, diuruskan dengan penuh kemuliaan. Okey, upacara ini dimulakan dengan kedua-dua pintu rumah panjang perlu digalang dengan 2 batang alu. Ia kononnya dipercayai hantu si mati akan membawa pulang roh si mati ke rumah. Okey, perayaan Gawai adalah perayaan bagi meraihkan berakhirnya musim menuai padi. Okey, mereka meraihkan perayaan ini dengan berkumpul di serambi rumah panjang dengan pelbagai makanan, minuman dan juga terdapat raniai atau dikenali pokok istiadat dengan menggunakan pakaian masyarakat Iban yang dipenuhi dengan manik yang mewarisi budaya atau adat nenek moyang mereka. Okey, dari segi kepercayaan dan agama, okey, masyarakat Iban mempercayai animisme, iaitu berpegang kepada kepercayaan yang diamalkan oleh nenek moyang mereka sebelum ini. Okey, kepercayaan terdapat wujudnya Tuhan, okey, Tuhan iaitu Bin Si Petara, di mana di bawah Tuhan
ini terdapat 7 orang dewa, iaitu dewa peperangan, antaranya dewa peperangan dan dewa kekayaan. Dalam masyarakat Melanau, adat perkahwinan mereka mementingkan status 9 pikul, 7 pikul, 7 beritih dan 5 beritih. Adat resam dan budaya mereka juga merangkumi adat merisik, meminang, majlis perkahwinan dan peraturan dalam perkahwinan, yang mana peraturan ini dianggap perkara penting di dalam perkahwinan dan semasa dan selepas perkahwinan. Adat kematian mempercayai si mati perlu dibantu, iaitu semasa kematian, pengebumian dan selepas kematian. Dari segi kepercayaan dan agama, kebanyakannya masyarakat Melanau ini tidak mempunyai agama dan percaya kepada perkara-perkara gaib. Dari segi perayaan pula, perayaan yang mereka amalkan adalah Kaul Melanau atau Pesta Melanau, sebagai tanda menghargai pelbagai jenis semangat. Semangat ini adalah seperti laut, semangat tanah, semangat hutan dan semangat kebun. Masyarakat Bidayuh, mereka mengamalkan perkahwinan secara monogami sahaja, iaitu perkahwinan yang merujuk kepada suku kaum dan sanak saudara yang terdekat sahaja. Dari segi adat perkahwinan ini, mereka juga mengamalkan adat merisik, meminang, bertunang dan seterusnya majlis perkahwinan. Dari segi adat kematian, masyarakat ini biasanya mengamalkan amalan yang telah diamalkan daripada nenek moyang mereka yang sebelum ni, iaitu dengan memanggil roh-roh terdekat yang telah pergi bagi membantu untuk menunjukkan jalan kepada rohnya ke si Dana sebelum dimasukkan ke si Bayan. Ini juga dianggap adat turun-temurun yang mereka gunakan sebelum semasa nenek moyang mereka dulu sehingga kini. Perayaan yang mereka rayakan adalah Hari Gawai. Dari segi agama dan kepercayaan, mereka ni juga mempercayai agama animisme dan agama Kristian. Kaum ini juga mengamalkan pemujaan sejak nenek moyang mereka lagi. Seterusnya kita beralih kepada masyarakat di Sabah. Dua masyarakat yang saya nak huraikan di sini adalah masyarakat Kadazan Dusun dan masyarakat Bajau. Masyarakat Kadazan Dusun, kaum ini membentuk 30% populasi Sabah yang terdiri daripada dua kaum, iaitu kaum Kadazan dan kaum Dusun digabungkan kerana berkongsi budaya dan bahasa yang serupa. Bezanya, etnik Kadazan tinggal di kawasan lembah secara tradisi, terlibat dalam penanaman padi, sementara etnik Dusun tinggal di kawasan pergunungan di pedalaman Sabah. Kadazan Dusun ini mengamalkan adat perkahwinan seperti merisik, meminang, bertunang dan perkahwinan yang juga diwarisi sejak zaman nenek moyang mereka lagi. Dari sudut pantang larang, masyarakat Kadazan Dusun masih mengamalkan pantang larang seperti pantang larang semasa ibu mengandung. Contohnya,
ibu mengandung tidak boleh memotong atau mengerat sesuatu. Okey, pantang larang sewaktu bersalin pula, suami tidak boleh jauh dari rumah kerana ditakuti gangguan jin atau syaitan akan mengganggu bayi dan juga ibu bersalin. Okey, pantang larang yang ketiga adalah hubungan suami lelaki dan perempuan. Contohnya, sekiranya ditangkap berhaluat atau diketahui orang, pihak lelaki hendaklah membayar denda kepada pihak gadis. Okey, dari segi pantang larang kematian, mihad atau menangisi mayat tidak dilarang sama sekali. Okey, dalam masyarakat Bajau di Sabah, penetapan hari perkahwinan hendaklah dielakkan daripada hari berlakunya Rabu ataupun hari Ahad. Okey, perkahwinan kaum Bajau bersifat monogami, iaitu perkahwinan berlaku antara kaum kerabat atau saudara mara sendiri. Okey, adat kelahiran terdapat adat mereka sendiri yang diamalkan turun-temurun. Contohnya, wanita hamil tidak boleh berjalan dalam waktu malam kerana dikhawatiri akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Wanita hamil juga tidak boleh memakan semua jenis sotong kerana akan menyukarkan proses kehamilan dan kelahiran. Okey, dari segi pantang larang dan kepercayaan, okey, masyarakat Bajau masih mengamalkan kepercayaan nenek moyang mereka. Contohnya, okey, larangan menggunakan pinggan mangkuk yang retak, dipercayai takut mendapat pasangan yang tidak sempurna, dan larangan makan, contohnya selain daripada larangan tadi, adalah larangan makan cili ataupun lada. Okey, ini akan membawa kepercayaan seperti seseorang itu berhati keras, degil dan tidak mudah dinasihati. Okey, antara adat yang masih diamalkan oleh masyarakat Bajau, okey, dari segi adat kematian, adat balu-balu yang dikenali sebagai upacara pemberitahuan kepada orang ramai tentang berlakunya kematian. Okey, dalam upacara balu-balu ini, gong akan dibunyikan sebagai tanda terdapatnya kematian dalam sesebuah kaum tersebut. Okey, adat berjaga iaitu bermaksud berjaga. Adat ini adalah dilakukan selepas kelahiran anak, sewaktu sakit tenan atau meninggal dunia. Tujuan berjaga agar bayi, si sakit atau si mati tidak diganggu oleh balan-balan, iaitu sejenis makhluk menyerupai syaitan jadian. Kesimpulan yang saya dapat rumuskan di sini, okey, secara ringkas boleh dikatakan aspek adat resam dan warisan budaya di Malaysia boleh dijadikan sebagai teras identiti dan kepribadian negara Malaysia yang dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh sesiapa sahaja, setiap golongan rakyat Malaysia. Ia juga sebagai menaik taraf identiti sebenar sesebuah kaum terdahulu dan menjadikan keunikan dengan kepelbagaian budaya dan perayaan masyarakat itu sendiri. Okey, selain itu juga ia mencerminkan sifat-sifat persamaan dan sebagai asas keharmonian dan perpaduan kaum di Malaysia. Sekian, terima kasih.